Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ni kita sambung lagi penawar bagi hati. Tajuk kita di dalam bab mengumpat. Firman Allah Ta'ala, wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Artinya jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah-setengah. Yang mengumpat itu apa dia? Menyebut tentang saudara kita di belakang dia. Kalau dia dengar, dia tak suka. Itu mengumpat lah. Jadi Allah Ta'ala kata, wala yaqtab ba'dukum ba'da. Jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah-setengah. Adakah kasih seorang kamu memakan daging saudara yang mati? Kan? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan. Suka tak kita makan daging saudara kita yang mati? Suka tak? Tak suka. Maka macam itulah sepatutnya kita menjauhi mengumpat. Fakarihtumu, kamu akan benci dia. Kan? Kamu akan maka benci kamu akan dia. Kita takkan suka memakan daging saudara kita, daging mayat saudara kita tak mau. Begitu jugalah sepatutnya kita tidak mahu mengumpat dia. Kita menjauhi daripada mengumpat dia, sebagaimana kita pun tak suka kalau kita makan daging dia. Itulah. Itu mengumpat. Mengumpat ni dia dia mencela saudara dia di belakang saudara dia. Kan, mencela seseorang di belakang orang tu, menjatuhkan maruah dan sebagainya. Jadi tak eloklah mengumpat. Kata Rasulullah SAW, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Mengumpat tu lebih keras, lebih dahsyat daripada zina. Mengumpat lebih dahsyat daripada zina. Qila wa kaifa? Lalu sahabat tanya, bagaimana mengumpat tu lebih keras daripada zina? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ar-rajulu yazni thumma yatub. Seorang lelaki berzina, kemudian dia bertaubat, fayatubullahu alaihi, Allah Ta'ala terima taubat dia. Kan? Wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuh. Dan sesungguhnya orang yang bertaubat, orang yang mengumpat pula, tidak akan dimaafkan dia, tidak akan diampunkan dia, sehinggalah orang yang diumpat tu memaafkan dia. Jadi kat sini mana lebih keras? Mengumpat lebih keras, lebih dahsyat daripada zina. Zina ni Rasulullah kata, orang ni berzina, kemudian dia bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Orang mengumpat sehinggalah Allah Ta'ala takkan ampunkan dia, sehingga orang yang dia umpat tu memaafkan dia. Jadi mana lebih dahsyat? Mengumpat. Kan? Mengumpat lebih dahsyat. Jaga. Kan? Jangan mengumpat lah. Kemudian dan bersabda Nabi SAW, iyyakumul ghibah fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Ni ada sebut kan, iyyakumul ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubullah fayatubullahu alaihi wa yatubu fayatubullahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu, dan takut oleh kamu akan mengumpat. Jauhkan diri kita akan daripada perbuatan mengumpat, kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina, lebih dahsyat daripada zina. Dikatakan bagi Rasulullah, betapa, macam mana pula mengumpat lebih dahsyat daripada zina? Kan?
Artinya kerana apa mengumpat itu lebih bersengatan daripada zina. Bersabda Nabi bahwasanya seorang laki-laki itu terkadang berzina ya dan taubat, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Dan bahwasanya orang yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Jadi orang yang mengumpat ni dosa dia takkan Allah Ta'ala ampun, sehinggalah orang yang diumpat tu memaafkan dia. Betul tak? Sehingga orang yang diumpat tu memaafkan dia. Zina taubat dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampun lah. Betul tak? Tapi mengumpat juga keras. Orang yang dia umpat tu dia kena minta maaf lah. Minta maaf sebab dia dah mencemarkan nama baik seseorang tu bila dia mengumpat. Jaga. Mencemar nama baik ni bukan kecil. Mencemarkan nama baik seseorang besar, dosa besar. Kita suka tak nama baik kita dicemar? Kan orang membuka sesuatu yang kalau kita dengar kita tak suka, aib. Kan kita tak mau, cemar. Kita tak suka, tapi kita tak tahu. Orang duk pandang serong kat kita, orang duk cerita tak elok kat kita tak tahu. Jadi kita nak bela diri kita tu tak boleh. Kan dalam sedar atau tak sedar orang dah pandang lain dengan kita. Tu dahsyat mengumpat. Mencemar nama. Betul tak? Betul tak? Rasulullah pun sendiri pernah meletakkan dosa mencemar nama ni seperti dosa yang sangat besar. Ke arah dosa yang sangat besar. Rasulullah sebut ar-riba thnani wa sab'una baban. Rasulullah kata riba ni ada dua. Kan, dan ada 70 pintu riba. Adnaha mithlu tiyani rajulil ummah. Kan, paling kurang riba ni dosa dia macam mana? Sekurang-kurang dosa riba. Apa dia? Seperti seorang lelaki bersama dengan ibu dia. Itu sekurang-kurang riba. Sebawah-bawah riba. Kan, wa inna arbar ribas titalatu. Wa inna arbar ribas titalatu rajuli fi 'aldi akhi. Dan paling tinggi tingkatan riba dosa dia mana? Istitalatu rajul fi 'aldi akhi, iaitu mempermalu, memperlekeh, mencela seorang lelaki pada maruah saudara dia. Itu setinggi-tinggi tingkatan dosa riba. Maknanya kat sini apa dia? Dosa mendatangi ibu bersama dengan ibu sendiri ke lebih besar, ataupun dosa mencemarkan maruah orang lain? Mana lebih besar? Mencemar maruah. Jadi dia berkait. Jadi mengumpat dia berkait dengan tu, mencemarkan maruah seseorang. Rasulullah kata zina riba ada dua bahagian dan 70 pintu riba. Paling kurang dosa riba ni seperti mendatangi ibu sendiri, seperti bersama dengan ibu sendiri. Itu paling kurang. Setinggi-tinggi riba mempermalukan seseorang, mencela seseorang pada maruah dia. Memalukan maruah seseorang. Jadi itu setinggi-tinggi riba. Jadi mana besar? Mendatangi ibu ke mencela maruah? Mencela maruah. Dan mengumpat ni dikaitkan dengan mencela maruah seseorang. Besar tak mengumpat? Dosa besar, bukan kecil. Jangan pandang lekeh. Kan, jangan pandang remeh. Itu dosa mengumpat lah. Tapi ada tempat-tempat yang dibenarkan mengumpat. Kat bawah ni ada cerita lagi. Tempat-tempat, ada 6 tempat yang kita dibenarkan mengumpat. Betul lah. Dan menilik oleh Nabi SAW ke dalam api neraka pada malam Mi'raj. Rasulullah melihat pada malam Mi'raj ketika Nabi dinaikkan ke Sidratul Muntaha, ke langit sampai ke Mustawa. Dalam tempoh Nabi naik tu, perjalanan Nabi naik ke langit tu, Nabi nampak macam-macam lah. Di antaranya apa? Dan menilik oleh Nabi SAW ke dalam api neraka pada malam Mi'raj, maka tiba-tiba di dalamnya beberapa laki-laki yang memakan bangkai. Kan Rasulullah nampak dalam perjalanan Mi'raj tu, Rasulullah nampak beberapa orang laki-laki makan bangkai.
Maka sabda Rasulullah SAW, siapa mereka itu? Jibril. Siapa mereka tu? Hak makan bangkai tu. Berkata Jibril, kata Jibril apa dia? Mereka itu yang mengumpat manusia. Umpat manusia. Kan, makan bangkai. Kan? Jaga. Makan bangkai. Kena? Malam Mi'raj, Nabi naik ke langit. Kan? Jangan. Jadi kalau kita mengumpat, dah ada mengumpat, bertaubat dan minta maaf lah. Nanti raya nanti salam je lah. Salam, minta maaf lah. Kalau nak cerita sekali, kawan tu jadi marah dengan kita, tu saya cerita lah. Kalau nak ikutkan dalam, kalau pendapat Imam Syafi'i, kena beritahu salah apa, kan? Tapi tak apa, kalau kita takut, kalau kita beritahu lagi bertambah benci dengan dia, dia tak suka dengan kita tak payah cerita lah. Minta maaf secara umumnya. Minta maaf lah, salah silap, sengaja tak sengaja, yang tahu tak tahu, yang sengaja, yang di belakang ke depan ke, di hujung rambut sampai hujung kaki. Dia kata okey lah. Jadilah tu. Imam Malik boleh macam tu. Mazhab Maliki, Imam Malik pendapat dia boleh secara umum, kan? Imam Syafi'i kena beritahu detail pendapat Imam Syafi'i. Tapi tak payah beritahu lah. Kalau beritahu tadi dia tambah geram kita, jadi putus pula, no? Tu minta maaf. Dan ketahui olehmu bahawasanya mengumpat itu haram dengan ijma'. Hukum dia haram. Ijma' ulama', haram hukum dia. Melainkan pada 6 tempat diharuskan padanya mengumpat. Ada 6 tempat kita dibolehkan mengumpat. Contohnya, ada 6 tempat kita dibolehkan mengumpat. Kena tahu, lagi apa-apa tak cerita, nak cerita lagi kata mengumpat, habis memudaratkan orang lain, kan? Kadang-kadang kita kena mengumpat, kan? Kena mengumpat, tak mengumpat lagi payah, kan? Tu yang kena tipu, kontraktor rumah kena tipu, buat surau kena tipu, kahwin-kahwin tak tahu suami orang dadah. Kes tak mau ngumpat lagi haram kata dia, habis terkena. Faham tak? Ada tempat kena mengumpat. Faham tak? Kena beritahu lah. Dia ni kah penagih ni, kena beritahu. Kan? Kena beritahu. Bukan mengumpat tu, yang tu tak jatuh mengumpat yang diharamkan. Yang tu masa tu tak haram, masa tu hukum dia tak haram. Kena beritahu siap, biar perempuan tu nilai habis, mesyuarat dengan keluarga dia, bincang istiqarah, kan? Beritahu dia ni bukan penagih ni, kena beritahu. Tak mau cerita saya mengumpat. Tak, hak tu kena mengumpat, yang tu kena beritahu. Faham kan? Lepas tu biar dia ni lah, bincang lah, mesyuarat. Macam tu. Kontraktor rumah, dia ni ada kes ni. Dia ni dulu ada kes, banyak dah jadi ni. Kat rumah jiran aku dulu pernah terkena dah, bohong. Kena beritahu. Tak usah tak beritahu, siap, senyap. Sekali kata mengumpat lah, senyap tak beritahu. Kena beritahu. Kontraktor mana? Kontraktor ni. Dia ni banyak kes ni. Dulu kat kampung aku 3 orang dah kena beritahu. Kan? Sekali diam. Kalau siapa dia? Sekali mengumpat lah kata dia. Tak, hak tu boleh mengumpat. Faham tak? Ada tempat-tempat yang dibolehkan mengumpat. Itu nah. Ni disebut ada pada 6 tempat diharuskan padanya mengumpat. Pertama, orang yang mengadu kepada raja berkata, ya si anu menzalim, ia akan daku, kan, dan menyebut ia akan kejahatan itu. Ni boleh buat report lah. Kalau sekarang ni pergi report polis lah, orang ni sekian-sekian buat sekian-sekian kat aku. Yang tu boleh, yang tu harus. Yang tu memang mengumpat pun, menyebut sesuatu tentang saudara kita yang lain. Kalau dia dengar, dia tak suka, mengumpat. Tapi dibolehkan. Contoh kita buat report lah, buat report polis. Yang tu boleh. Keadaan yang membolehkan kita mengumpat. Contohlah. Yang kedua, boleh mengumpat apa dia? Orang yang minta tolong pada menghilangkan maksiat, maka harus baginya bahawa berkata, ya si anu mengerjakan maksiat, tolong olehmu akan daku pada menghilangkan dan menyebut ia akan nama maksiat itu. Boleh. Orang ni dia suka kaki judi, tolong aku menghilangkan tolong aku benteras
perjudian ni, dia orang ni dia ada buat, depa ni dia ni ada buat salah ni, dia kaki judi. Beritahu maksiat tu, dia judi kat sana tu, tolong aku, dia suka main judi kat tepi kebun aku. Boleh beritahu tak? Boleh. Yang tu mengumpat tak? Mengumpat tu menyebut sesuatu tentang orang lain, kalau dia dengar dia tak suka. Mengumpat, tapi mengumpat yang dibolehkan. Kan, untuk menghilangkan maksiat dia. Minta tolong kat orang supaya maksiat tu hilang. Kan, kita sebutlah maksiat tu apa? Apa maksiat tersebut? Main judi ke, minum arak ke? Bagi tahu supaya bantu untuk membasmi maksiat tersebut. Boleh mengumpat, boleh. Ya. Yang ketiga, orang yang minta fatwa kan, apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan, seperti berkata oleh isteri, suami aku seorang yang kikir, tiada memberi ia bagiku akan yang memadai daripada nafkah, maka adakah harus aku ambil daripadanya hartanya setengah yang memada bagiku? Kan, seorang isteri dia mengadu kepada qadi misalnya kan, mengadu bagi tahu suami saya seorang kedekut kan, dia tak bagi nafkah, dia tak bagi belanja kan, belanja yang patut untuk aku dia tak bagi kan, boleh tak aku nak ambil duit dia tanpa izin dia? Kan, tapi dengan jumlah yang cukup kadar nafkah aku, boleh tak? Dia minta fatwa, dia mengumpat lah tu, mengumpat suami dia, boleh tak? Boleh. Macam lah. Ini keadaan-keadaan yang membolehkan. Keempat, yang menakutkan akan orang Islam daripada kejahatan orang lain, seperti berkata, ya, perempuan itu jahat kelakuannya, maka jangan engkau berkahwin dengan dia, dan menyebut ia akan kejahatan, akan nama kejahatan itu. Ni contohnya orang nak ikat perkahwinan kan, risik tu. Pihak lelaki bagi tahu perempuan ni macam mana, perempuan pun bagi tahu jugalah lelaki ni macam mana. Siapa-siapa yang tahu bagi tahu, tak apa, tak mengumpat, tak berdosa. Kan, bagi tahu dia ni dulu masuk penjara ni. Kan, bagi tahu dulu masuk penjara, kes mencuri, tapi tak tahu sekarang ni lagu mana. Jangan tambah, sudahlah, bagi tahap betul. Jangan tambah tak boleh. Bagi tahu betul, dia ni dulu masuk penjara ni, bekas keluar penjara, tapi sekarang tak tahulah, dululah kan, lama dah, 3 tahun dah. Bagi tahu. Boleh tak tu? Boleh. Pihak laki-laki pun beritahu juga apa yang tahu tentang perempuan tu. Kan, perempuan ni dulu sosial ni. Contohlah kan. Bagi tahu kan, supaya dapat nilai macam mana. Dia yang ni tak jadi salah, tak jadi dosa. Contohlah. Sama jugalah kita nak pergi baiki kereta, hantar kereta kat pemen sekian-sekian. Orang kita ni nampak bagus bukan main. Kan, kita tahu dah kes pemen ni macam mana, banyak dah orang kena. Bagi tahu, dosa tak? Tak berdosa. Beritahu, jangan buat dia ni berapa orang 3 orang dah kena sebelum ni. Betul-betul kena. Apa dia? Duit habis, kereta tak elok pun. Beritahu. Dosa tak? Tak berdosa. Boleh beritahu. Tak tahulah, tu 3 orang kena, sekarang tak tahu kok macam mana. Setakat aku tahu ke tu, beritahu. Dapat tak dosa mengumpat? Tak dapat. Tak jadi dosa. Nak jaga daripada berlaku perkara tersebut. Itulah. Boleh. Kadang kita sengak tak beritahu, dah lah datang mudarat kat orang lain. Kena beritahu. Tidak datang mudarat kat orang lain. Kan, nak jaga, tak mau mengumpat, tapi rupanya kita memudaratkan orang. Betul. Macam saya lah kan, saya tu dah cerita kan, apa, adik saya buat rumah tu, ambil kontraktor ni lah, orang Islam lah, bagus kami, katanya sembahyang duha tak tinggal. Orang cerita kan, seorang kata sembahyang duha tak tinggal, orang ni orang bagus kan, duk datang apa macam-macam lah, buat rumah terkena. Terkena dah. Bila dah terkena baru kawan dia kata, kami dah tahu lah dia ni macam mana, saja malah kita biar saja tak mau cerita awal, dia kata. Kawan-kawan dia kata, kami dah tahu dah, banyak dah kena sekolah ni, buat dah kena dah. Kan, malah tak mau cerita, dia kata, biar Satgi kata ni pula. Tak boleh lah macam tu, sepatutnya daripada awal lah kena cerita. Sekarang dah terkena dah, jadi kes mahkamah lama bertahun lah. Kan, 3-4 tahun lah tak selesai lagi. Kan payah menyusahkan orang. Cuba kalau dia cerita siap-siap, itu
Kan cerita siap-siap, dia ni tak boleh ni ada isu, ada kes. Beritahu kawan tu berhati-hati, ni tak sengap. Bila dah kawan tu terkenal baru cakap, kami bukan tak tahu, kami tahu dah. Baru cakap yang tu. Kami bukan tak tahu, kami dah tahu dah, tapi sajalah biar tahu sendiri orang boy. Mana boleh macam tu. Kawan tu dah terkenal habis berapa ratus K kena tipu. Kan? Penting nak mengumpat. Penting lah. Penting. Mengumpat penting juga. Kan? Tapi kena tempat lah, bagi kena tempat. Dia nak menyelamatkan orang daripada kejahatan orang lain. Kena mengumpat. Tengok lah. Jadi bukan semua tempat tak boleh mengumpat. Ada tempat kena mengumpat. Nak selamatkan orang antaranya. Ni. Ya. Ni apa? Nah, misalnya orang datang nak minta kerja, kan, nak jaga kebun kita. Kita tahu laki-laki ni macam mana, ada kes. Bagi tahulah. Dia ni dulu ada kes ni, hati-hati lah. Tak apa. Kan, ada. Tentulah. Yang kelima, bahawa ada seorang yang masyhur, ia dengan nama yang ada padanya kecelaan. Kan, seperti A'raj, artinya capek. Ni orang yang apa nama, dia ni kalau kita nak kenal dia, kita kena sebut capek. Man mana ni? Man capek. Kan, kalau dia dengar dia tak suka tu, tapi dia terkenal dengan nama tu, baru boleh dapat dia. Kan, yang tu tak apa, boleh. Kan macam itu kita cerita lah kan. Dia ni memang terkenal dengan apa? Dengan nama apa? Tempang. Man Tempang. Man mana ni? Rumah Man mana? Man mana ni? Man Tempang. Oh, Man Tempang mana sana? Kena beritahu baru orang faham, baru orang kenal. Kalau tak beritahu orang tak kenal. Yang ni tak apa. Yang ni pun dibolehkan. Katalah Man ni dengar sebut dia Tempang, dia tak suka. Jadi mengumpat juga tu. Tapi boleh. Boleh. Sebab orang ni kalau tidak orang tak boleh nak kenal. Kena sebut Tempang baru orang kenal. Contohlah. Kan. Yang ni tak apa, boleh. Dibolehkan. Banyak orang kampung banyak macam tu kan. Mak cekelat lah, mak sayur, macam-macam nama kan. Boleh, tu tak apa. Yang keenam, bahawa ada yang menzahirkan akan kejahatan, maka harus disebutkan kejahatan yang dizahirkannya itu. Ni orang yang menzahirkan kejahatan dia, yang tu boleh sebut. Kan, mengumpat tak jadi dosa kat tu. Dia memang zahirkan kejahatan dia tu, maka boleh kita sebut kejahatan dia tu. Dia memang menzahirkan, dia buka kilang arak, memang tak tutup, tak sembunyi lah. Buka kilang arak secara terbuka, tak sembunyi. Kan, bukan perkara yang dia sembunyikan daripada kita, memang zahir kejahatan tu. Yang tu boleh cakap, yang tu tak apa. Yang tu kita cakap, dia ni buka, dia ni toki arak ni. Boleh cakap. Kan, tak apa. Sebab apa? Sebab dia memang orang yang menjelaskan kejahatannya. Dia orang yang menzahirkan kejahatannya. Yang tu boleh cakap. Betul tak? Orang yang menzahirkan kejahatannya. Yang tu boleh, tak masalah. Ni ada 6 tempat kan yang membolehkan kita mengumpat. Hukum dia boleh, harus. Contohlah. Habis. Dan ketahui olehmu bahwasanya ubat yang menegahkan daripada mengumpat itu bahawa engkau berfikir. Ni apa penawar mengumpat kan. Ni mengumpat yang tak boleh lah ni. Mengumpat yang tak boleh. Macam mana penawar dia supaya kita ni jangan jadi kaki mengumpat. Kan, jangan jadi kaki mengumpat. Tak ada apa-apa ni dalam 6 perkara ni, tak ada apa dalam di antara 6 perkara ni, tak termasuk dalam senarai, tapi kita suka juga kan menyebut perkara yang tak elok tentang saudara kita. Kalau dia dengar dia tak suka. Kan, jadi apa penawar dia kalau macam tu? Kan? Itulah apa penawar dia. Bahawa engkau berfikir pada janji seksa yang datang daripada Nabi SAW. Fikir yang tu, janji seksa yang Nabi bagi tahu dekat kita terhadap orang yang mengumpat, yang melakukan dosa mengumpat. Fikir balik, renung, kan, tafakur, fikir. Seperti apa? Seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan amal orang yang diumpatnya.
Ni di antara janji dia. Apa dia? Nanti suratan amalan kita ni kan akan berpindah, diberi kepada orang yang kita bersalah dengan dia, iaitu orang yang kita mengumpat. Kan amal punya banyak ni dah dapat kat orang lain. Ni orang yang paling rugi, orang yang melihat amalan kebajikan dia berada di timbangan orang lain. Rugi di akhirat nanti. Kan? Fikir. Alamak, macam tu lah nanti kesan dia, akibat dia. Kan? Amalan kita buat ni dapat kat orang lain. Tak mahu lah. Ni fikir. Ini di antara janji seksa, akibat yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada kita terhadap orang yang melakukan dosa mengumpat. Apa dia? Amalan kita ni dapat kat orang lain. Na'udzubillah. Maka tilik olehmu akan sedikit kebajikan engkau, kan, dan banyak umpat engkau, kemudian tilik olehmu akan kecelaan engkau. Maka berbimbang engkau dengan diri engkau lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang yang lain. Jangan, maka tilik olehmu akan sedikit kebajikan engkau. Tengok balik, kebajikan kita tak banyak mana ni, kan? Amalan tak ada banyak mana, kan? Dan banyak umpat engkau, kebajikan sikit, mengumpat banyak, kan? Amalan sikit, mengumpat pula banyak. Kemudian tilik olehmu akan kecelaan engkau. Tengok pula kejahatan kita ni banyak sangat, teruk sangat, kan? Banyak sangat mengumpat orang, amalan tak banyak, kan? Banyak sangat bersikap dengan buruk, banyak sangat dosa ni, kan? Lalu maka berbimbang engkau dengan diri engkau. Kita pun bimbang untuk memperbaiki diri lah, untuk diri kita lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang lain. Mengumpat tu bimbang dengan orang lain lah tu, kan? Mengumpat tu maknanya dia kaki sibuk nak tengok orang lain, kan? Suka sangat cerita orang lain pasal diri sendiri, tak nampak, kan? Tu lah. Fikir balik, aku ni amalan tak banyak, mengumpat banyak, kan? Amalan tak tahu mana, mengumpat bukan main, kan? Lalu kan kita pun akan beralih daripada selalu sibuk dengan orang lain, mulalah kita ni bersibuk dengan diri sendiri. Bersibuk dengan diri sendiri lebih baik daripada sibuk dengan orang lain, kan? Fikir diri sendiri. Itulah. Mengumpat, apa orang panggil? Mesyuarat tingkap lah orang panggil, kan? Suka mengumpat. Na'udzubillah. Dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan isyarat, tu semua je termasuk dalam mengumpat, kan? Dengan perkataan, sebut kawan ni, dia ni sekian, kan? Sebut. Ataupun dengan isyarat mata saja ke, orang tu lalu kita buat ini, kan? Buat yang tu. Tu dengan isyarat, semua tak boleh, semua jatuh hukum mengumpat, kan? Jatuh hukum mengumpat. Itulah. Habis. Ni ubat dia apa? Ubat dia kita fikirlah, kita ni amalan tak berapa banyak tapi banyak mengumpat orang, kan? Maka dengan itu mudah-mudahan kita kembali sibuk dengan diri sendiri berbanding sibuk dengan orang lain. Itu. Besar dosa besar. Mengumpat dosa besar, bukan dosa kecil. Rasulullah kan dalam sebuah hadis, kan, kisah tentang Rasulullah kata Rasulullah nampak orang dalam kubur diazab, kan orang dalam kubur kena azab. Lalu Rasulullah ambil tangkai kurma yang masih basah, Rasulullah letak dekat kubur orang tersebut, kan? Ada dua orang, dalam riwayat ni ada dua orang, innahuma la yu'adziban, kan? Innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya dua orang ini sedang diazab. Rasulullah nampak, kan? Lalu Rasulullah ambil pelepah kurma, Rasulullah cacak kat situ, kan? Mudah-mudahan diringankan azab, kan? Lalu Rasulullah kata apa? Wa ma yu'adzabani illa fil ghibati wal bauli, dan dua orang ni tidak diberi azab
melainkan kenapa? Dua orang ni diberi azab kenapa? Fil ghibati wal bauli. Kerana ribah, dosa mengumpat, kena azab dalam kubur. Rasulullah nampak kan, wa ma yu'adzabani illa fil ghibati wal bauli. Rasulullah kata dua orang ni tidak diazab melainkan kerana dosa mengumpat dan dosa kencing tak basuh. Basuh tak cuci. Kan? Kena azab kubur. Kan, mengumpat. Masuk kubur besok berapa lama tu? Sampai kiamat. Dalam kubur kita sampai kiamat. Kiamat berapa tahun lagi tak tahu. Kan? Dan dunia ni dalam 40 tahun, 60 tahun, 50 tahun kan dalam dunia. Nanti masuk kubur sampai bila? Sampai kiamat. Lagi lama dalam dunia ni. Kan dalam dunia ni tak lama lagi. Dalam kubur lagi lama sampai kiamat. Kiamat katakan 200 tahun ya, 200 tahun lah dalam kubur. Kan? Kiamat bangun kita dibangkitkan, tu lagi lah selama-lamanya lah yang tu alam akhirat. Kan? Dosa apa? Dosa mengumpat. Bukan dosa kecil, dosa mengumpat bukan dosa kecil kan, jaga sebab dia menyebabkan maruah orang lain. Macam kita lah, kita suka tak diri kita kena umpat? Kita tak suka. Macam tu lah, kita pun tak suka juga orang lain, saudara kita kena umpat. Kita pun tak mau mengumpat orang. Kan, pejam. Kita suka tak orang mengumpat kita, orang bercakap tak elok tentang kita di belakang kita, kita nak bela diri kita tak boleh. Suka tak? Tak suka. Macam tu lah kawan kita pun, dia pun tak suka juga. Maka jangan kita buat. Kan? Ni kata dia, dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, maka ketahui olehmu bahwasanya mudarat dosa kecil engkau atas diri engkau lebih banyak daripada mudarat dosa besar orang yang lain. Apa maksud dia? Dan jika ada pada engkau dosa kecil, maka ketahui olehmu bahwasanya mudarat dosa kecil engkau atas diri engkau lebih banyak daripada mudarat dosa besar orang yang lain. Nampak tak maksud dia? Kalau kita ni ada dosa kecil, kan banyak dosa kecil tu banyak kat kita ni, duk buat dosa kecil kan banyak. Maka dosa kecil kita ni lebih memudaratkan kita daripada dosa besar orang lain. Jadi buat apa nak sibuk hal orang lain? Orang mengumpat ni sibuk hal orang lain kan. Jadi baik sibuk dengan diri sendiri. Kan, dosa kecil banyak. Kan, dosa kecil, tengok aurat, kan. Tengok aurat dosa kecil. Dosa lah tu, dosa. Kan. Cakap mencarut, kan dosa. Kan, dosa kecil yang ada kat kita ni yang lebih banyak, dosa kecil yang banyak ada kat kita ni lebih memudaratkan diri kita daripada dosa besar yang ada kat orang lain. Kan, jadi buat apa nak sibuk hal orang, sibuk hal diri sendiri. Orang yang mengumpat ni dia sibuk hal orang, dia sibuk nak mengatakan orang. Kan, jadi baik kata kat diri sendiri. Macam mana? Dan jika tiada ada pada engkau kecelaan, kalau dekat engkau ni tak ada dosa, kan, kalau engkau rasa engkau ni tak ada dosa, kan, maka ketahui ilmu bahawasanya jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu adalah ia sebesar-besar segala kecelaan. Kalau kita pula kita fikir kita ni tak ada kecelaan, apa pula dosa kecil aku buat, apa pula kecelaan aku, kita tak tahu. Maka dari itu kata musannif, ketahuilah, kan, jahil engkau akan kecelaan diri engkau, kan, itu adalah sebesar-besar kecelaan. Jadi kita ni kalau kita rasa kita ni tak ada dosa, kan, maka dosa dia apa dia? Adalah rasa tidak berdosa. Macam tu. Bila kita ni fikir kita ni tak ada celah, tak ada kecelaan, maka kecelaan kita adalah rasa tak ada celah, rasa tak ada kecelaan. Faham tak? Sebab manusia memang ada celahnya. Memang ada celah. Cuma dia tak nampak. Kan? Kita tak tahu kecelaan kita, maka itulah sebesar-besar kecelaan. Kan? Banyak celah kita ni. Contohnya dalam hati, dosa-dosa hati tak kira. Kan? Dalam hati ni banyak ni. Dosa bagus, dosa baik, riak, nak menunjuk, nak orang puji, nak orang kata kita ni bagus.
Banyak kecelakaan dalam hati ni, dia tak direct kerana Allah maksud, kan? Kecelakaan dalam hati. Kalau kita tak nampak kecelakaan tu, maka kecelakaan kita adalah tidak nampak kecelakaan tersebut. Itu kecelakaan kita, kan? Kalau tak nampak. Sebab sebenarnya bukan tak nampak tu bukan sebab tak ada, cuma kita buta, kita tak nampak, jahil. Itulah. Jadi sibuk tentang diri sendiri lah, tak payah sibuk orang lain. Orang mengumpat ni dia suka sibuk orang lain. Kerana kan, setiap manusia yang sunyi daripada kecelaan, maka kerana siapa manusia yang sunyi daripada kecelaan? Mana ada, kan? Nabi kan, kita ni tak sunyi daripada kecelaan, keaiban, dosa, salah, banyak, kan? Kalau kita rasa kita tak ada dosa, tak ada aib, kan, tak ada celah, tak ada yang tercela, maka kecelaan kita adalah rasa tidak tercela, kan? Sebab kita ni ada celah tu ada, mana boleh tak ada, kan? Siapa manusia yang sunyi daripada kecelaan? Tak. Kemudian jika sunyi engkau daripada kecelaan, maka hendaklah engkau syukur akan Allah Ta'ala kerana ganti bagi mengumpat orang itu, kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Kemudian dia kata kat sini, kan, jika sunyi engkau daripada kecelaan, kalau betul kita ni tak ada kecelaan, sunyi, maka hendaklah engkau syukur akan Allah kerana ganti bagi mengumpat orang itu, kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Kalau kita ni tak ada celah, okey, syukur kepada Allah Ta'ala, kan, syukur kepada Allah Ta'ala kerana ganti bagi mengumpat. Jadi syukur tu ganti bagi mengumpat, jangan mengumpat, kan? Kita tak ada celah, kita dah bersih, kita dah tak ada celah. Bila kita tak ada celah, kita jangan celah orang. Tapi bila kita tak ada celah, kita syukur. Syukur tu ganti daripada perbuatan mengumpat. Faham tak? Ni bila kita rasa kita tak ada celah, kita pergi mengumpat orang. Kan? Kita rasa kita tak ada celah, kita pergi mengumpat orang. Sepatutnya apa? Kita rasa kita tak ada celah, jangan yang mengumpat orang tu, ganti dengan bersyukur. Duduk kat tempat mengumpat orang tadi. Faham tak? Rasa diri bersih, jangan celah orang, jangan mengumpat orang, tapi rasa diri bersih, syukur, kan? Syukur. Itulah ganti bagi mengumpat tadi, kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Janganlah. Tidak jenuh nak minta maaf payah. Minta maaf payah, kan? Jadi kalau dalam ada kumpulan mengumpat tu, tengah-tengah mengumpat, tak ada apa-apa masalah apa-apa, tak masuk dalam 6 perkara ni, jadi elok kita tinggalkan, jangan join sekali, kan? Jangan join sekali, ataupun yang lebih baik kita tegur kalau kuat, kan? Tegur kumpulan tu, kumpulan mengumpat tu, tegur. Jangan mengumpat lah. Lagi baik daripada tu apa dia? Kita bela orang yang diumpat tu, kan? Kita bela orang yang diumpat. Apa kata macam tu, kita mana tahu masalah dia, kita tak tahu cerita. Bela. Yang tu lagi bagus. Yang paling bagus yang tu lah, membela orang yang diumpat. Ni ingat, kalau umpatan tersebut tak termasuk dalam 6 perkara ni, kan? Kalau dalam 6 perkara ni cerita lain lah. Ni mengumpat tanpa hak, kan? Mengumpat bukan di tempat dia, kan? Apa dia? Yang pertama, kita menghindari, kan? Kita hindar, jangan join, kan? Yang kedua, ataupun kita tegur perbuatan mengumpat tu. Yang ni lagi bagus daripada hak tadi, kan? Lagi baik pada tu, kita sertakan dengan apa? Membela orang yang diumpat, kan? Cuba kalau nama kita macam tu, kita ni diumpat, kawan kita buat kita macam tu, kita suka tak? Membela pula, kan? Kita pun suka kalau orang bela kita. Tapi kalau tambah lagi, kan, orang sebut tak elok tentang kita, kan, tambah lagi cakap-cakap benda tak elok, kita tak suka, kan? Kita pun tak suka. Jadi janganlah, tak payah, kan? Sebab tu menjatuhkan maruah. Itu mengumpat. Faham tak?
Yang ni siapa ni? Mengumpat siapa ni? Mengumpat orang yang terpelihara. Mengumpat siapa ni? Orang Islam, kan? Selagi dia Islam, ada hak ni, ada hak supaya dia tidak diumpat. Orang kafir pun termasuk. Orang kafir yang aman dengan kita, kan? Sebab dia semua darah dan maruah dia pun terpelihara. Orang kafir ni, orang kafir yang aman dengan kita, kan? Tidak menentang kita. Sebab dia harta dia, maruah dia, keselamatan dia, semuanya dijamin, terjamin dalam tangan orang Islam, ya, termasuk maruah. Mengumpat ni maruah lah ni. Kalau kita mengumpat dia, dia pun terpelihara. Hukum dia tak boleh juga mengumpat dia. Orang kafir yang aman dengan kita, yang tak menentang kita, kan? Betul kan? Selagi mana tak masuk dalam 6 tu, tak boleh buat, tak boleh mengumpat. Habis. Ni nak masuk yang baru lah. Berbantah-bantah, bertengkar-tengkar. Ada apa soalan? Ada apa? Tak ada. Tak ada apa soalan. Ni kalau baca lagi habis lah ni. Dah masuk bab lain lah. Berbantah-bantah, kan? Ingat, mengumpat dalam 6 perkara ni. Apa-apa hal biar masuk dalam 6. Kalau tak masuk dalam 6 tak boleh. Nak cerita yang masuk dalam 6 ni boleh, kan? Yang banyak sekali itulah tentang kejahatan tu. Nak menjaga daripada kejahatan seseorang. Menjaga yang tu penting. Yang terpenting saya kira yang tu lah. Nak jaga daripada kejahatan orang lain. Yang ni sebab apa? Sebab kalau tidak, kawan kita terkena ni. Kena jaga yang tu. Yang penting sekali. Yang tu penting. Betul lah. Habis. Lagi tak ada apa dah? Habis ya? Tak ada apa? Tak ada apa, kita berhenti sini dulu. Nanti masuk tajuk baru ni, berbantah-bantah. Tak ada apa soalan lah? Okey, semua. Tak ada apa, kita berhenti sini dulu. Mana dia tadi? Berhenti dekat apa? Kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Sebesar-besar dosa lah. Dosa yang tercela. Okay, habis. Kita berhenti sini dulu. Semua qala musannif dan adapun. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka hubba man yuhibbuka wa man yuballighuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayna min nufusina wa ahlina mimma ibarik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Ya. Oh.